Seterusnya kita lihat pula kepada rancangan pengajaran harian yang keempat di dalam modul RPH ini tentang pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. RPH ini merupakan RPH untuk mata pelajaran geografi tingkatan 3 di bawah tajuk tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Dan standard kandungannya adalah 2.3 hidupan liar di Malaysia dan standard pembelajaran 2.3.4 menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia, dan objektif pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran murid dapat menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan, dan yang kedua dapat menjelaskan melalui contoh usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia. Fasa yang pertama di dalam sesuatu rancangan pengajaran harian iaitu fasa permulaan. Okey, bagi RPH ini fasa permulaan mengambil masa selama 5 minit di mana akan berjalan aktiviti guru bertanya kepada pelajar tentang kerja rumah yang diberikan pada sesi PDP sebelum ini, dan guru meminta pelajar menyanyikan lagu mengikut video nyanyian yang akan ditayangkan dan meminta pelajar menghasilkan seberapa banyak idea yang boleh mereka fikirkan yang berkaitan dengan lagu tersebut. Dan kemudian guru memperkenalkan tema pelajaran pada hari tersebut, dan bahan bantu mengajar yang digunakan adalah video dan juga slide persembahan PPT, komputer riba dan juga projektor LCD. Dan nilai murni yang diterapkan dalam fasa permulaan ini adalah keberanian dan juga menghormati, dan strategi PDP yang diterapkan adalah sumbansaran. Seterusnya, fasa perkembangan langkah pertama mengambil masa selama 20 minit di mana guru akan menerangkan pelajaran yang diajar melalui paparan slide, dan guru memaparkan keratan akhbar. Kemudian guru meminta 2 orang pelajar untuk mengenal pasti usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan liar di Malaysia melalui keratan akhbar yang ditayangkan. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan adalah komputer riba, projektor LCD dan juga slide persembahan PowerPoint. Dan nilai murni adalah keberanian dan bertanggungjawab, dan strategi PDP yang diterapkan adalah soal jawab. Seterusnya, fasa perkembangan langkah kedua mengambil masa selama 30 minit di mana aktiviti PAK21 akan dilaksanakan. Aktiviti PAK21 ini dilakukan setelah pelajar melakukan bacaan dan juga kajian secara berkumpulan, di mana pelajar akan dibahagikan kepada 6 kumpulan. Seorang pelajar akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar atau watak. Dan pakar atau watak ini akan menjawab semua soalan berkaitan yang diajukan oleh pelajar lain sambil dibimbing oleh guru. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam aktiviti PAK fasa perkembangan langkah kedua ini adalah kertas soalan, komputer riba dan juga projektor LCD. Dan nilai murni adalah keberanian dan juga kerjasama. Ada strategi PMP adalah soal jawab dan juga perbincangan. Dan langkah ataupun fasa yang terakhir adalah fasa penutup mengambil masa selama 10 minit di mana guru akan memberikan soalan kepada pelajar yang melalui aplikasi Sokratif, dan seterusnya guru akan merumus keseluruhan pelajaran dan guru mengesahkan nilai moral. Pelajar akan diberikan kerja rumah oleh guru dan guru akan memuji pelajar kerana penyertaan mereka. Dan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam fasa penutup ini adalah komputer riba, projektor LCD dan juga aplikasi Sokratif. Dan nilai murni yang diterapkan adalah kerjasama, dan strategi PDP adalah soal jawab.
Ini merupakan soalan pengukuhan yang diberikan oleh guru kepada pelajar melalui aplikasi Sokratif. Okey, ini merupakan model inovasi pengajaran. Yang pertama ialah video nyanyian yang diambil daripada sumber YouTube, dan yang kedua adalah penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint yang digunakan sebagai slide persembahan untuk menerangkan tentang topik yang dipelajari. Dan yang ketiga iaitu aplikasi Sokratif yang digunakan untuk memberi soalan kuis kepada pelajar secara atas talian. Dan yang keempat adalah bahan maujud, iaitu buku teks geografi tingkatan 3 sebagai panduan kepada guru dan juga murid untuk mengetahui topik yang dipelajari, dan juga soalan perbincangan yang digunakan di dalam sesi perbincangan bagi aktiviti PAK 21. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kaedah ataupun cara yang digunakan dalam rancangan pengajaran harian ini. Okey, yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid digabung jalinkan dengan pembelajaran berpusatkan guru, di mana kita dapat lihat tidak hanya guru yang semata-mata memberikan input tentang sesi pembelajaran tersebut, tetapi diselang-selikan juga dengan penglibatan murid secara aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut. Maka yang kedua kita lihat penggunaan bahan maujud seperti penggunaan buku teks geografi tingkatan 3 yang dijadikan sebagai panduan kepada guru dan juga pelajar mengenai topik yang akan dipelajari pada sesi PDP tersebut. Dan juga penggunaan helaian soalan yang diedarkan oleh guru ketika fasa perkembangan langkah yang kedua melalui aktiviti PAK 21, di mana helaian soalan ini diedarkan bagi bertujuan untuk pelajar-pelajar menjawab soalan dan juga melakukan perbincangan secara berkumpulan. Ini bagi memastikan pelajar-pelajar memahami apa yang dipelajari pada sesi pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pengintegrasian teknologi, di mana guru menggunakan alatan seperti komputer riba dan juga projektor LCD sebagai alatan untuk memudahkan proses PDP berlangsung. Dan juga guru mengintegrasikan penggunaan perisian seperti Microsoft PowerPoint dan juga aplikasi Sokratif untuk menyampaikan pengetahuan kepada pelajar dan juga untuk melaksanakan sesi kuis secara atas talian kepada pelajar. Dan seterusnya kita lihat sumbansaran yang berlaku dalam fasa permulaan, di mana guru meminta pelajar untuk
menyatakan idea mengenai apa yang mereka fahami tentang lirik dan juga lagu yang telah mereka nyanyikan pada sesi fasa permulaan. Dan ini dapat membantu pelajar melontarkan idea ataupun pendapat mereka dan juga memupuk rasa menghormati pendapat ataupun idea yang pelajar-pelajar lain berikan. Seterusnya soal jawab di mana kita dapat lihat berlaku pada dua fasa. Pada fasa perkembangan langkah pertama, guru akan bersoal jawabnya dengan murid tentang apa yang mereka fahami semasa proses PDP berlangsung. Ini dapat memastikan pelajar itu sentiasa fokus di dalam sesi PDP dan juga dapat memastikannya pelajar faham apa yang disampaikan oleh guru. Dan yang kedua, sesi soal jawab antara pelajar dan juga pelajar yang lain dalam fasa perkembangan langkah kedua melalui aktiviti PAK21 setelah perbincangan dilakukan secara berkumpulan, wakil kumpulan akan keluar di hadapan kelas dan menjadi watak ataupun pakar dan menjawab soalan-soalan yang dilontarkan oleh rakan-rakan pelajar yang lain. Seterusnya perbincangan di dalam kumpulan seperti yang dinyatakan melalui aktiviti PAK21 iaitu kerusi panas ataupun hot seat di mana sebelum sesi soal jawab antara pelajar berlangsung, pelajar perlu menjawab soalan yang diberikan oleh guru melalui perbincangan di dalam kumpulan. Ini dapat memupuk semangat kerja berpasukan antara pelajar dan juga memupuk semangat keberanian untuk mereka menjawab soalan tu soalan yang ditanyakan oleh pelajar-pelajar yang lain. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.